Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita boleh buat live lagi, saya boleh buat live lagi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Cuma hari ni saya tak duduk tempat mandu, duduk kat belakang jadi bos sikit. Okey tuan-tuan. Pagi ni masih lagi buat rawatan luar ke ni, rawatan luar lagi, dan hari kedua betul-betul ke Senggarang. Ni pun menghala ke Senggarang juga. Semalam dah selesai, malam dah selesai di Senggarang, dan hari ni hari kedua pun menuju ke Senggarang juga. Jadi hari Selasa. Oh, ni ada pasar ke? Pasar dah di Batu Pahat ada 2 hari pasar. Satu dekat dengan SAJ atau GPS Batu Pahat, dekat dengan masjid lah, dekat menjabat agama kat masjid, lain-lain tu lah. Dan satu lagi di bus stand lama ni. Jadi ni nak pergi buat rawatan lagi. Dan semalam pun di area yang sama, di daerah, di kawasan yang sama ni pun kampung lain, tapi kawasan yang hampir-hampir juga, di kawasan-kawasan situ je lah, tak jauh. Jadi hari ni rawatannya saya dimaklumkan untuk orang tua kan? Ya, orang tua. Untuk orang tua, untuk rawatan orang tua. Umur 80-90. Umur 80 lebih, 90 lah. Tengok Allah alam. Dia kadang-kadang orang tua ni ada kaitan dengan gangguan. Tapi kadang-kadang ada tak ada kaitan dengan gangguan pun kadang-kadang. Tak masalah. Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak tahu yang kaitan dengan gangguan? Ada beberapa kaedah. Yang kita boleh tahu jika dia berkaitan dengan gangguan. Antaranya tuan-tuan, orang sakit tadi tuan-tuan, yang pertama dia sakit, tetapi dalam masa yang sama dia makan ni macam orang sihat, macam biasa. Ataupun selera dia kuat tuan-tuan. Selera dia kuat. Dia sakit tapi selera dia kuat. Itu pertama. Yang kedua, dia sakit tapi mulut tuan-tuan, Allahu Akbar, mengalahkan orang sihat. Mulut dia. Tak semua tuan, tak semua, tapi ini saya cerita berdasarkan apa yang pernah saya tengok, apa yang pernah saya lalui tuan-tuan. Dan kadang-kadang tuan-tuan, dia meracau tengah-tengah malam. Meracau tengah malam tak semua berkaitan gangguan, tetapi ada segelintirnya sangkut paut juga dengan gangguan. Tak semua, tapi segelintirnya tuan-tuan, segelintirnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, itu antara benda-benda yang kita boleh tengok bagi kita jaga orang sakit lah. Kalau kita biasa jaga orang sakit, atau pernah atau sedang jaga orang sakit, ini yang boleh kita tengok. Dalam masa sama sebenarnya, bila saya pergi buat rawatan berkaitan dengan orang yang orang tua, yang sama ada dia ada gangguan ke tak ada gangguan ke, terutamanya yang dah terbaring. Yang ni saya tak pasti dia dah terbaring ke tidak. Ya, terbaring ke pampers. Dah terbaring, dah dijaga sepenuhnya lah tuan-tuan. Diberi perhatian sepenuhnya. Mana perlu ada penjagaan, macam kita jaga bayi lah tuan-tuan. Macam kita jaga bayi. Biasanya kalau saya nak buat rawatan yang begini, saya akan tengok dulu tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kematian yang terdapat pada tubuh badan pesakit tadi. Boleh nampak anda? Boleh nampak. Saya cerita ni memang berpandukan. Saya cerita ni adalah berpandukan kepada pengalaman saya tuan-tuan. Dia tidak ada nas dan tak ada nas, tak ada hadis yang sahih cerita berkenaan dengan tanda kematian ni. Namun saya cerita ni berdasarkan pengalaman saya sendiri, pengamatan saya sendiri berkaitan yang orang ada masalah gangguan ataupun tak ada gangguan, tetapi jatuh pula. Okey, dia jatuh pula, ini tak kuat, dia melekat tak kuat. Sekejap saya letak air sedikit. Sekejap ya, saya letakkan air sedikit. Dia kena renjis air sikit kot ni. Sekejap ya. Okey. Letak air tu bagi kuat sedikit tuan-tuan, baru dia kuat. Mudah-mudahan tak jatuh lagi. Ya. Okey. Biasanya saya akan tengok tanda-tanda berkaitan dengan kematian dulu. Sebab biasanya bagi orang ada gangguan, tanda-tanda kematian ni dah ada
boleh dikatakan hampir keseluruhan tanda-tanda kematian dah ada pada tubuh badan dia. Hampir keseluruhan. Antara tanda kematian yang boleh saya kongsi lagi, tanda kematian ni selalu saya sebutkan. Tapi tak apalah, pagi ni saya nak cerita juga lagi. Sebab saya cerita berdasarkan pengalaman saya sendiri. Bukan pengalaman orang lain yang saya cedok. Cuma di awal dulu dah berpandukan apa yang orang tua-tua dulu cakap, apa yang orang tua-tua dulu cerita, berpandukan itu. Namun bila mana saya terlibat dalam perubatan, saya perhatikan benda ini satu persatu. Apa yang orang tua-tua dulu sebut, ulama-ulama dulu sebut, terutama orang tua-tua lah tuan. Orang tua-tua dulu sebut cerita berkenaan dengan tanda-tanda kematian. Saya cuba tengok benarkah benda ni wujud ataupun sekadar omongan kosong. Jadi bila saya terlibat dalam perubatan tuan-tuan, Allah banyak dorongkan saya dan Allah banyak temukan saya kes-kes yang sebegini, kes orang yang susah nak meninggal tuan-tuan. Lalu bila saya tengok, perhatikan apa tuan-tuan cakap, ada benarnya tuan-tuan. Ada benarnya berkaitan dengan tanda-tanda kematian tu. Dia tak semestinya tanda kematian tu gini, tapi bila kita perhatikan, benda ni betul-betul terjadi dan betul-betul terjadi. Betul-betul terdapat pada orang yang sakit, terutama orang sedang sakit lah tuan-tuan. Paling mudah kita nak tengok pada tempat orang yang sakit. Kalau orang yang sihat ni susah sedikit nak nampak. Tapi bagi orang sakit, paling mudah kita nak tengok orang yang ada gangguan, orang ada tanda kematian. Jadi antara tanda kematian yang boleh saya kongsi, saya nak kongsi pagi ni, tak kira lah berapa kali pun sebagai peringatan untuk diri saya sebenarnya. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan berkaitan dengan tanda-tanda kematian. Jadi tanda-tanda kematian ni banyak. Antara yang kita boleh tengok tuan-tuan dengan mata kasar, ni saya terus ringkaskan tuan-tuan. Antara tanda kematian yang kita boleh tengok dengan mata kasar, antara ni dekat jari kita tuan-tuan. Ni jari kita, di bahagian sini. Kalau di sini bahagian sini tuan-tuan, ni bahagian sini. Okey, bahagian sini. Cuba tuan-tuan dah berbuat picit begini. Picit bahagian yang saya tunjukkan tadi, ataupun di belakang tu beginilah. Ni picit bahagian sini. Di antara tulang ibu jari ni, di antara tulang ibu jari dan tulang telunjuk ni, tuan-tuan cuba picit di bahagian sini. Picit di bahagian sini. Okey. Bagi orang hampir meninggal dunia tuan-tuan, kebiasaannya bahagian situ dia akan kempis. Sama ada tuan-tuan picit atau tak picit. Kalau tuan-tuan tengok, dia kempis tuan-tuan. Salah satu dia kempis. Bahagian tu tadi dia kempis, bertemu kulit dengan kulit. Pertama. Yang keduanya, hidung mulai jatuh. Yang ketiga, telinga. Ini saya ringkas tuan-tuan, saya lajukan secara ringkasnya. Telinga kita tuan-tuan, kalau kita tolak ke depan, dia akan melantun semula. Dia akan berbalik semula ke belakang tadi. Kalau tolak ke depan, dia berbalik semula ke belakang. Tetapi bagi orang hampir meninggal dunia, hidung dia ni akan jatuh. Telinga dia juga, kalau kita tolak ni, dia duduk jatuh tuan. Dia kelepek terus. Dia tak jetak semula dah. Dia tak jetak semula lagi dah. Dia duduk situ lah. Dia tak gerak dah. Bila kita tolak ke depan ni, tak jetak semula. Itu tuan-tuan. Itu antara benda yang kita boleh cek pada tubuh badan pesakit. Dan kita boleh nampak ini boleh nampak secara jelas. Dan ada lagi, ini yang saya cerita ni, saya dah kumpul semua sekali ni tuan-tuan. Antara tanda kematian lagi, dia sakit perut. Dia sakit di dalam perut. Sakit dalam perut yang memulas-mulas, bukan nak berak, bukan nak buang air tuan-tuan, tetapi dia sakit perut. Makan ubat apa pun tak jalan. Tuan-tuan. Dia sakit perut. Okey, sakit di dalam perut. Yang seterusnya, kalau kita perhatikan, orang yang hampir meninggal dunia ni juga tuan-tuan, dia ada satu tumpukan warna pucat mayat, terutama ni di bahagian wajah. Di bahagian wajah terutamanya, kita boleh nampak warna tumpukan mayat. Tak kira lah sama ada sebelah dahi ke, kanan ke, kiri ke tuan-tuan, kita nampak ada satu tumpuk. Dia tak seluruh wajah, tapi ada tumpukan dia. Tuan-tuan pernah tengok warna mayat tak? Kalau tak pernah tengok warna mayat, lepas ni kalau pergi ziarah, tengok warna dia. Tengok orang meninggal itu lagu mana warna dia. Nanti tuan-tuan boleh bandingkan dengan orang yang hidup, orang sihat macam kita ni. Alhamdulillah Allah bagi kesihatan lagi.
dia boleh bandingkan warna kulit biasa dengan warna kulit mayat. Sangat ketara tuan, sangat ketara, boleh nampak di antara wajah dia. Begitu juga tuan-tuan, ada lagi kes yang kita jumpa dah beberapa puluh orang yang kita jumpa, iaitu dia bengkak-bengkak badan. Bengkak seluruh badan dia. Dia bengkak, mengembang tuan. Badan dia mengembang ataupun badan dia membengkak tuan-tuan. Seluruh badan. Daripada kaki sampai ke muka nampak bengkak tuan-tuan. Sembab. Bengkak ataupun sembab lah tuan. Bengkak ataupun sembab. Sembam ke sembab? Mana-mana tuan, tapi dia nampak membengkak. Bukan bengkak diakibatkan oleh buah pinggang. Kalau dia ada masalah buah pinggang, tentulah kalau dia makan minum air lebih ke apakah, tentulah akan ada efek. Tapi dia tidak ada masalah buah pinggang, tidak ada masalah itu, tapi badan dia membengkak. Dan begitu juga lagi, kalau orang hampir meninggal dunia ni juga tuan-tuan, bila dia renung tuan, dia akan renung jauh, satu renungan yang jauh. Walaupun dia tengok kita, bersembang dengan kita, boleh bersembang elok tuan, dia tengok kita, tapi renungan dia tu sangat jauh. Jadi itu antara dia. Jadi apa lagi tuan-tuan, antara tanda kematian lain kita boleh tengok tulang belakang. Tulang belakang orang hampir meninggal dunia ni dia mulai flat, mulai rata tuan. Tulang belakang dia rata. Apa lagi tuan? Tapak kakinya lurus. Secara ringkas je lah tuan. Tapak kakinya lurus. Dan adalah lidahnya, kadang-kadang dia tak boleh nak bercakap, tapi bila kita tengok lidah tuan, dah tertarik ke dalam sedikit, dah pendek lidahnya. Pendek lidahnya tuan. Begitu juga apa lagi yang saya belum sebut. Hidung tadi sudah, telinga sudah, renungan sudah, tumpukan sudah, tapak kaki lurus sudah, pinggang lurus sudah. Pelangai lah. Dan ini antara yang kita boleh perhatikan kan. Ini antara benda yang kita boleh perhatikan bila kita pergi melihat orang yang sedang dalam keadaan sakit, yang derita sakit tu mungkin dah lama 2-3 tahun. Ada lagi. Dia suka macam menarik kain. Tarik tepi kain. Dia kadang-kadang dia duduk elok kan, tapi bila kita datang dia macam dia seolah-olah macam dia nak tutup. Seolah macam dia nak tutup aurat dia, tapi dia bukan tutup aurat sebenarnya. Dia dah tutup aurat elok dah. Dah pakai tudung, baju pun ada, kain pun ada, tapi dia tertarik kain. Dia tertarik kain, kemudian dia tengok kain. Dia tarik, dia tengok kain. Dia tarik, dia tengok kain. Kain itu termasuklah kain yang dia pakai ataupun selimut yang diguna pakai. Ditutup badan dia. Dia akan tarik tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi sahabat-sahabat yang memberi salam. Jadi kebiasaannya tuan, dia akan menarik kain. Itu menandakan dia nak tengok sama ada dia masih hidup ataupun dah mati. Sebab biasanya orang yang dah mati ni, kain dia satu warna putih dan satu lagi kainnya tu tidak berjahit. Tuan. Sebab itulah kain yang untuk dipakai kepada jenazah tu tidak berjahit. Walaupun boleh dijahit, cuma tidak dijahit cantum. Kainnya tu tidak dicantum. Disambung boleh. Disambung tidak ada masalah. Boleh sambung kalau kain tu tak cukup, boleh sambung. Cuma bucu-bucunya tu tidak dijahit, tidak ditemukan. Jadi dibiarkan sekeping saja. Sebab tu mereka akan tengok kain tuan-tuan. Dia orang akan tengok kain tu tadi. Kain dia, Allah Akbar, rupanya dia dah mati. Bila tengok kain tu tidak bercantum. Dan kain tuan-tuan, kalau kita nak pakaikan kepada orang mati, pakaikanlah kain yang elok-elok. Pakai kain yang bagus-bagus. Pakaikan kain yang bersih-bersih. Kerana apa tuan-tuan? Kerana bila dia meninggal tuan-tuan, contoh saudara mara kita meninggal, mak ayah kita meninggal, pakaikan elok-elok. Kerana apa? Nanti apabila dikebumikan, jika di tanah perkuburan tersebut ada orang yang dia kenal, mereka akan berkumpul macam mana berkumpulnya manusia. Macam mana kita berkumpul waktu raya kan? Mereka juga akan berkumpul. Bila ada saja orang baru datang, mereka akan berkumpul dan mereka akan saling bertanya khabar. Apa cerita si Anu tu? Si Anu tu anak dia dah berapa dah? Tuan, dia akan bertanya khabar. Sebab itulah dipakaikan cantik-cantik.
supaya bila mana dikebumikan nanti, tuan-tuan, dia akan berbangga. Dia akan tengok Allah Akbar, cantiknya lah. Orang akan puji dia, tuan-tuan. Orang akan puji dia. Kawan-kawan dia yang telah pun pergi lama dengan sebelum dia akan datang jumpa dia sambil-sambil tanya khabar, tengok kain, pegang kain. Oh, cantiknya kain kamu, cantiknya kain. Kita pun berbangga. Alhamdulillah, ni anak saya sediakan kain ni, anak saya yang belikan kain ni. Memang dia kata dia carikan kain terbaik untuk saya. Alhamdulillah, pakai tercantik, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, pakaikan, jangan pakaikan yang tak cantik lah, yang kotor, yang buruk. Jangan pakaikan kain yang baru, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini antara tanda-tanda kematian yang boleh kita lihat, yang boleh kita rasa dengan cara mata kasar, tuan-tuan. No, tu kereta tu accident dah duduk belah sana dah, tuan-tuan. Mungkin pagi-pagi tadi maknanya terlepas dengan tadi rider sana. Dan saya, tuan-tuan, kalau dalam perjalanan ni, tuan, memanglah macam-macam benda jadi, tuan. Sebab saya banyak dah atas jalan raya, tuan. Sebab ini je PKP ni je lah yang jarang berjalan jauh. Kalau bukan musim PKP, tuan, berjalan jauh sentiasa di atas highway. Hari-hari atas highway je kadang-kadang. Duk main atas highway. Atas highway. Dan pernah satu ketika, tuan-tuan, pernah satu ketika, hari tu hari Jumaat, saya on the way nak ke KL lah. Pagi, tuan, pagi ke malam pagi ya, awal pagi ke malam? Awal pagi rasanya, subuh. Lembu 2 ekor tu. Bukan lembu, yang berada yang naik motor tu, yang bertegur tu. Oh, pagi. Pagi-pagi, tuan. Pagi-pagi subuh, tuan. Adalah motor 2-3 biji motor berkuasa tinggi lah, superbike kan, motor superbike. Dia memotong. Dan last sekali ada sebuah superbike juga potong saya. Saya pun tegur lah superbike ni tadi, saya tegur, tuan-tuan. Saya kata Allah Akbar, superbike ni tak ni tengok ni dia macam motor dia tak stabil ni, sebab dia bawa goyang, kan. Nampak bergoyang, kan. Saya kata, hey, budak ni kan, kata orang ni kan jatuh ni sekali lagi ni, sebab tengok dia bawa tak stabil. Saya tak tahulah sebab apa, mungkin tayar dia atau apa, Allah Alam. Saya tegur je tu, tuan. Habis je saya cakap, tuan, depan tu terus tergolek betul-betul depan saya, tuan. Dia waktu tu mujur lah, kita pun tak tengah laju, tuan. Saya pun tak tengah laju, tapi dia laju lah, dia sedang motor, tuan. Dia berguling-guling, motor dia tu terpelanting, tuan. Terpelanting motor dia. Dia sendiri pun terpelanting atas highway, tuan. Mujurlah kita ni tak laju. Sempatlah kita brek semua pelan-pelan, brek pelan-pelan, bersebrek terus bagi double signal siap-siap, tuan. Sebab takut orang belakang langgar pula, tuan. Jadi itu antara pengalaman saya. Kadang-kadang kita terjalan raya, tuan, kita tak tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita tak langgar orang langgar kita, tuan. Sebab itulah saya kalau nak naik kenderaan, tuan, kita cubalah minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala ikhtiar. Sama ada Allah izinkan tidak, wallah alam, tu semua kerja Allah, bukan kerja kita. Tapi biasanya saya kalau nak naik kenderaan, saya akan baca satu, selain daripada doa naik kenderaan, tuan, untuk kita baca doa naik kenderaan, boleh juga kita baca. Biasa saya akan baca dalam surah Yasin, tuan. Salamun qawlan min rabbir rahim. Bukan sekadar saya nak pergi buat rawatan, apatah lagi jika saya nak pergi buat rawatan. Saya akan baca setiap kali nak naik kenderaan atau naik kenderaan, saya akan baca salamun qawlan min rabbir rahim. Minta Allah lindung kita, minta Allah selamatkan perjalanan kita, Allah, tuan. Minta Allah selamatkan dan lindung kita daripada apa-apa perkara yang kita tidak ingini. Jadi bila sampai saja tempat dituju, tuan, bila jejak saja tanah, saya akan baca benda yang sama juga, salamun qawlan min rabbir rahim. Saya akan baca benda yang sama. Oh, apa pula ni, siapa lah pula ni? Dia je L ke? Banyak ke, Kak? Tak, 3 biji. 3 je. Biasalah kalau trafik ni banyak-banyak ni, kadang-kadang dia sedang berlatih. Dia sedang bawa berlatih untuk kena jalan satu untuk bagi biasa. Jadi tuan-tuan dan puan, baca, tuan, bila mana sampai saja tempat yang tuju, pijak je tanah, terus salamun qawlan min rahim. Saya akan baca, tuan, salamun qawlan min rabbir rahim. Supaya apa? Supaya bila mana kita baca tadi tu, tuan,
mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara-perkara yang kita tidak ingini. Itu antara amalan yang saya buat daripada dulu, tuan-tuan. Jadikan amalan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Dan dalam perjalanan ni, tuan-tuan, dalam perjalanan ni kadang-kadang Allah uji macam-macam. Kita macam kita perawat ni, tuan-tuan, kadang-kadang Allah uji macam-macam. Kalau kita nak tuju tempat buat rawatan tadi, dia ada gangguan yang kuat, tuan-tuan. Gangguan dia tu kuat, sama ada saka ke, sihir ke. Tapi biasa berkaitan saka lah. Sihir ni dia tak kena kepada orang lain biasanya. Dia kena pada orang yang dituju saja, tuan-tuan. Tetapi kalau saka ni, tuan-tuan, kalau dia ada masalah saka, biasanya dalam on the way kita nak pergi ni tadi, tuan-tuan, macam-macam halangan, macam-macam ujian. Kadang-kadang tak jumpa jalan, tuan-tuan. Saya pernah kena, tuan-tuan, tak jumpa jalan, pusing lah. Dia dah bagi map tunjuk tepi sampai ke laut, tuan-tuan. Sampai ke laut, tepi laut, tuan-tuan, map tunjuk. Pusing. Telefon dia kata kau sini. Akhirnya saya kata tak apalah, saya parking kat sini, datang ambil saya lah, saya kata. Baru orang tu datang ambil, tuan-tuan, baru jumpa. Sebenarnya saya dah lalu 2-3 kali pun depan rumah dia, tuan-tuan. Tetapi tak nampak, tuan-tuan, tak nampak. Kadang-kadang Allah nak bagi ujian. Okey, itu kalau berkaitan saka. Sama juga, kadang-kadang kita dah cek kereta kita dah elok kereta. Mana dalam kondisi yang terjaga, dalam kondisi yang elok lah, tidak ada masalah. Tetapi bila mana kita nak pergi buat rawatan tadi, tuan-tuan, tengah-tengah jalan kereta rosak lah, ada je masalah, tuan-tuan. Saya dah tahu dah, kalau ada ini, tuan-tuan, kemungkinan besar orang yang kita nak pergi buat rawatan tadi ada gangguan. Sama ada berkaitan saka ataupun berkaitan sihir. Tapi kebiasaannya lebih kepada berkaitan saka itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, antara perkara yang boleh kita baca, antara benda yang kita boleh baca, zikir yang boleh kita baca untuk kita mengelakkan daripada terkena gangguan, iaitu mengamalkan bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan pagi tadi saya bincang satu benda, satu tajuk, tuan-tuan. Itu tuan-tuan boleh jadikan amalan. Jadikan zikir, jadikan amalan. Bila-bila masa, tuan-tuan buat banyak-banyak, tuan-tuan. Buat banyak-banyak. Berapa banyak semampu yang boleh lah. Semampu yang boleh. Kalau tuan-tuan mampu nak buat 2,000, buat 2,000. Kalau mampu nak buat 5,000, buat 5,000, tuan-tuan. Buat sebanyak yang mungkin. Mampu buat 10,000, buatlah 10,000, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah pun mudahkan segala urusan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi cukuplah setakat tu dulu, tuan-tuan. Saya membebel pagi ni. Saya membebel pagi ni. Nanti saya pun tak tahu lagi yang ini berkaitan apa. Cuma orang tua dan dah lama sakit. Wallahualam, tengoklah kalau rezeki dia nak sihat, Allah bagi sihat lah. Biasanya saya akan minta Allah mudahkan urusan, tuan. Mana yang terbaik untuk dia lah. Allah yang maha ketahui apa yang terbaik untuk dia. Kita hanya mohon, kita hanya minta kepada Allah SWT, minta Allah mudahkan, apalah, berikan yang terbaik untuk dia. Kalau kata sihat tu layak untuk dia dan itulah terbaik untuk dia, yang minta Allah sihatkan. Tetapi kalau Allah kata ke sana tu lebih baik, mungkin dah ada amalan-amalan dia perlu bawa, dan dia boleh bawa amalan-amalan yang dia dah buat selama hari ni, tuan-tuan. Amalan ni, tuan-tuan, bila sebut amalan ni bukan yang sebagai wajib. Yang wajib, kewajipan tu tak jadikan amalan lagi. Itu dah memang wajib setiap orang manusia, setiap orang Muslim dah wajib dah. Yang saya masuk ke amalan di sini ialah amalan-amalan tambahan yang kita tambah, yang kita boleh buat dengan perkara-perkara sunat, dengan zikir, terutamanya zikir lah, tuan-tuan. Zikir je, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup setakat itu. Jadi terima kasih, tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita sembang-sembang lagi lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.